Saya nak tanya Ustaz lah, macam lagi saya nak beritahu lagi satu ni, kalau semayang pun rukun-rukun Islam semua wajib dilaksanakan. Jadi nak melaksanakan yang rukun wajib ni pun pastilah wajib kita belajar Ustaz kan? Ya saya. Jadi lagi satu Ustaz, dalam Al-Quran pun Allah banyak menjelaskan tentang golongan ulul albab. Jadi saya nak tanya Ustaz, macam mana nak mencapai tahap kita berjaya menjadi termasuk dalam golongan ulul albab? Okey. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maknanya bagaimana bila kita belajar ni kita nak mencapai menjadi golongan yang dikatakan sebagai ulul albab. Jadi perkara yang paling utama sekali ialah setiap ilmu yang kita pelajari, setiap ilmu yang kita tuntut itu perlu kepada amalan. Sesuatu ilmu itu tinggi macam mana pun, tinggi melangit sampai orang kata apa lebih daripada orang lain. Orang ni ada ijazah sarjana muda sahaja, yang ni ada PhD, tetapi yang ada ijazah sarjana muda ni lebih baik nilai ilmunya kerana dia mengamalkan apa yang dia belajar. Bila mana seseorang itu menuntut ilmu kemudian melakukan amalan terhadap ilmu yang dia pelajari, itulah yang dianggap sebagai golongan ulul albab. Kan? Quran kata afala yatadhakkarun, maknanya apakah kamu tidak berfikir, apakah kamu tidak apakah kamu tidak mengetahui. Banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, maknanya menjurus kepada ilmu itu mesti kita belajar kemudian kita amalkan, kita praktikkan. Abu Darda menyebut, kalau tidak silap saya, ada suatu kata-kata daripada Abu Darda. Abu Darda menyebut tentang golongan yang belajar tanpa beramal. Golongan yang belajar tanpa beramal ni dia kata apa? Dia kata wailul lilladzi la ya'lamu marrah. Celaka ataupun kecelakaan bagi orang yang tidak mengetahui itu sekali saja. Tetapi dikatakan wa wailul lilladzi ya'lamu wa la ya'malu sab'a marrat. Tetapi kecelakaan kepada orang yang tahu. Lilladzi ya'lam, dia tahu. Tetapi wa la ya'malu, tetapi dia tidak mengamalkan itu. Kecelakaan kepada orang ni 7 kali. Orang yang tak tahu ni kecelakaan kepada dia sekali saja. Tapi orang yang tahu tetapi tidak beramal, maka kecelakaan kepada dia ini Abu Darda kata sebanyak 7 kali. Ini maknanya ini secara jelas ni menunjukkan kepada kita bahawa ilmu yang kita pelajari mestilah disertai dengan amal. Barulah dikatakan kita boleh mencapai yang dikatakan sebagai generasi ulul albab. Jadi tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas ini. Kita kembali selepas ini insya-Allah. Mukminin mukminat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung perbincangan kita tentang menghidupkan budaya ilmu. Tadi kita telah menyebut tentang sebab apa kita kena belajar. Yang pertamanya saya sebutkan kata-kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahawa setiap manusia ni kena belajar. Pasal apa? Manusia ni lahir saja dalam keadaan kosong, tak tahu apa-apa. Kita kena belajar untuk kita menjalani kehidupan di dunia Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan lebih lagi ilmu yang menjurus kepada ukhrawi, ilmu akhirat. Kenapa? Kerana ilmu akhirat ini ialah ilmu mengurus diri. Manakala ilmu dunia adalah ilmu mengurus sistem. Ilmu mengurus diri ini kena semua orang tahu. Bila mana kita ni wujud di muka Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bagaimana cara kita nak uruskan diri kita ni, kita kena ada ilmu. Apakah ilmu dia? Ilmu yang menjurus kepada akhirat, ilmu agama. Kerana kita nak selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sebab itu Imam Syafi'i kata kena belajar. Kalau tak belajar tak boleh, kena belajar. Sebab seorang manusia itu tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Yang keduanya ialah untuk mengelakkan atau membebaskan diri kita daripada sifat jahil, sifat bodoh, kebodohan dan kejahilan. Kerana kebodohan dan kejahilan ini tuan-tuan mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian, kebodohan dan kejahilan ini adalah punca utama, salah satu daripada punca utama, daripada sebab yang paling asas seseorang itu terjerumus ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, terjerumus ke dalam benda-benda yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, terjerumus ke dalam perkara maksiat, terjerumus ke dalam kefasikan, dan yang paling menyedihkan, seseorang itu kemungkinan besar bila dia tidak mengetahui ilmu tentang pengurusan diri dia,
ilmu ukhrawi, ilmu akhirat, ilmu agama, maka yang paling bimbangnya seseorang itu mungkin akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang mendatangkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemusyrikan kepada Allah dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti timbul alasan, dia tak tahu. Saya tak tahu benda ni haram, benda ni tak boleh. Iya ke benda ni syirik? Pergi dekat pulau besar, puja kubur sana, puja kubur sini, minta nombor ekor dan sebagainya. Bila kata, ni haram ni tak baik, ni tak boleh, berdosa, syirik. Iya ke? Tak tahu. Nampak tu. Alasan dia tak tahu. Jadi sebab itulah di antara sebab utama seseorang itu boleh jatuh kepada kemusyrikan ataupun kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar sebab dia ni tak tahu. Dia tidak belajar, dia tidak mengetahui, dia jahil. Ataupun boleh dikatakan dia ini maknanya tidak belajarlah. Jadi tuan-tuan peminat yang dirahmati Allah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebut dalam kitabnya Majmu' Fatawa, mengatakan bahawa kebaikan anak Adam itu adalah dengan iman dan amal soleh. Kebaikan anak Adam adalah dengan iman dan amal soleh. Dan tidaklah mengeluarkan mereka itu daripada kebaikan tersebut kecuali melalui dua perkara. Maknanya seorang anak Adam itu dikira kebaikannya itu mendapat kebaikan berdasar kepada iman dan amal soleh. Dan seseorang itu tidak dikeluarkan daripada kebaikan, daripada dasar-dasar kebaikan itu, melainkan kepada dua perkara. Melainkan melalui dua perkara. Yang pertama, Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebut. Dia kata apa? Yang pertama, sifat jahil ataupun kebodohan. Yang mana dengan kebodohan dan kejahilan itu menyebabkan seseorang menjadi sesat. Dan yang kedua, dia kata apabila seorang manusia itu mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Dua perkara ni saja yang boleh mengeluarkan seorang daripada kebaikan dalam diri dia. Yang boleh mengeluarkan seorang itu daripada kebaikan dan dia. Bila buat baik, bila nak dapat kebaikan, mesti melalui iman dan amal soleh. Bila tak ada iman, tak buat amal soleh, malah jahil, bodoh ataupun tak reti dalam sesuatu perkara, kemudian ikut pula hawa nafsu, ikut pula syahwat, maka jadilah orang itu terkeluar daripada kebaikan. Begitu juga kalau kita lihat seseorang yang beribadah kepada Allah dengan kejahilan. Dia semayang, dia puasa tapi dia tak tahu pasal apa kena semayang, pasal apa kena puasa, apa sebab kena semayang, apa sebab kena puasa, semayang tu apa, puasa tu apa, bacaan dia pun main ikut-ikut saja. Dia tak tahu. Dia tidak mengerti. Maknanya dia jahil dalam melakukan sesuatu ibadah itu. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam muka surat lain, dalam jilid lain, dalam kitab Majmu' Fatawanya, dia kata orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejahilan, mereka itu lebih banyak mendatangkan kerosakan daripada kebaikan. Sebagaimana kata-kata sebahagian salafus salih, dia kata apa? Dia kata man abadallaha bijahlin afsada aktsara mimma yuslih. Barang siapa beribadah kepada Allah dengan kejahilan, maka dia banyak membuat kerosakan daripada kebaikan. Bila buat ibadah, maknanya buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar jahil, tak tahu, tak ada ilmu, maka ibadah yang dia buat itu sebenarnya lebih banyak mendatangkan kerosakan daripada kebaikan. Macam contohlah, kalau kita nak mudahlah, kadang-kadang manusia ni benda yang remeh-temeh dia tak tahu. Dia lebih kepada benda-benda yang tinggi melangit. Benda-benda yang tak terjangkau di akal fikiran kita. Ilmu itu, ilmu ini, ilmu meraban-raban, merapu-rapu, macam-macam ilmu. Tapi cuba tanya dia, rukun semayang tu berapa? Menggagau dia nak menjawab, rukun semayang tu berapa? Rukun wuduk tu berapa? I'tidal tu berapa? I'tidal ni benda apa ni Ustaz? Saya pun tak tahu i'tidal ni apa. Dah tu, kalau tak tahu i'tidal ni apa, macam mana semayang? Semayang macam mana? Sebab semayang yang tidak ada i'tidal ni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi SAW sendiri pernah menyuruh seorang sahabat yang sembahyang di sebelah Nabi dalam keadaan tidak ada i'tidal. Nabi suruh dia sembahyang 3 kali sampai 3 kali ulang. Jadi bagaimana? Sebab itu kita perlu kepada ilmu supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya amal ibadah kita yang didasari dengan ilmu pengetahuan lebih mendatangkan keyakinan dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mukminin mukminat sidang penonton yang dirahmati Allah, di antara kelebihan ilmu, kita nak sebut sikitlah, kita nak sebut 1-2 perkara kelebihan ilmu itu. Antaranya ialah orang yang berilmu itu atau orang yang menguasai ilmu itu, dia digandingkan bersama dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam menyaksikan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalilnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran
ayat 18 Allah Subhanahu wa taala menyebut syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala menyebut, Allah menyatakan bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu, yakni juga menyatakan yang demikian itu. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sebut para malaikat dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dalam menyaksikan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kelebihan orang yang berilmu. Allah angkat dia bersama-sama dengan para malaikat. Mana martabat dan kedudukan orang yang berilmu ini tinggi, tuan-tuan. Angkat bersama dengan para malaikat. Kita pun tak tahu malaikat itu duduk kat mana. Maknanya sekarang ni malaikat tu berada di mana kedudukan dia ni, kita maknanya Allah Subhanahu wa taala angkat bersama-sama dengan para malaikat. Begitu juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat darajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dan orang-orang yang berilmu ini beberapa darjat Allah angkat kedudukannya sama dengan orang-orang yang beriman, berilmu. Iman ni macam mana lahir? Macam mana jadinya iman? Bila mana dia melaksanakan apa yang dia pelajari, yang dibenarkan oleh hatinya, dilaksanakan dengan fikir, dengan perbuatan dan sebagainya.